Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan MyDWM News edisi September 2021. Dermaga air dalam iaitu Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Langkawi merupakan dua buah pelabuhan di Malaysia yang dijadikan sebagai pelabuhan pendaratan tuna oleh vessel yang beroperasi di Lautan Hindi. Sehubungan itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kennedy menjelaskan bahawa kita seharusnya mengambil peluang sebagai negara ahli Indian Ocean Tuna Commission IOTC untuk menghantar lebih banyak vessel perikanan menangkap ikan tuna dan menggalakkan lebih banyak vessel tuna mendarat di Malaysia. Beliau menjelaskan perkara itu semasa program pendaratan tuna di Dermaga Air Dalam Pulau Pinang di mana kapal Ibu Wira 1 telah berjaya mendaratkan sebanyak 15 tan metrik tuna, manakala Ibu Wira 2 pula telah mendaratkan sebanyak 37 tan metrik tuna. Dr. Ronald juga berkata bagi memastikan pembangunan industri tuna terus berkembang di negara ini, kerjasama di antara kerajaan dan pihak swasta adalah amat penting, termasuk pelaburan swasta bagi memastikan industri tuna di Malaysia dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Walaupun negara dilanda pandemik COVID-19, kerajaan tetap memberi komitmen penuh dalam pengurusan tuna di pelabuhan. Bagi tahun 2021 sehingga Ogos, Malaysia telah merekodkan hasil pendaratan tuna sebanyak 58,550 tan metrik yang bernilai RM520 juta, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 42,232 tan metrik adalah dari jenis tuna neritik, 3,389 tan metrik adalah dari tuna oseanik dan 12,929 tan metrik adalah dari tuna light species. Daripada jumlah pendaratan tersebut, Pelabuhan Pulau Pinang telah menerima pendaratan tuna sebanyak 20 kali, di mana sebanyak 1,301 tan metrik diekspor ke negara Indonesia, Thailand, Singapura dan Vietnam. Melihat kepada hasil pendaratan ini, kerajaan menggalakkan sehingga 70 buah vessel penangkapan ikan tuna berbendera Malaysia beroperasi di Lautan Hindi menjelang tahun 2030. Ini adalah bagi membolehkan kuota pendaratan ikan tuna oleh Malaysia di Lautan Hindi sebanyak 30,000 tan metrik tercapai. Sehingga Ogos 2021, sebanyak 20 buah vessel tuna iaitu 19 buah vessel penangkapan ikan tuna dan sebuah vessel carrier tuna telah dilesenkan dan beroperasi di Lautan Hindi, manakala satu lagi vessel penangkapan masih di dalam proses pelesenan dan dijangka selesai pada hujung tahun ini. Turut hadir sama ke program pendaratan tersebut iaitu YB Datuk Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, yang membahagiai Datuk Hasrina binti Abdul Hamid, Ketua Setiausaha MAFI, yang berusaha Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli, Ketua Pengarah Perikanan, dan yang berusaha Encik Yusof bin Osman, Ketua Pengarah LKM. Kira-kira RM50,000 telah disalurkan oleh Jabatan Perikanan Negeri Sembilan kepada projek estet ikan Kampung Sungai Jernih di Gemenceh pada 9 September 2021. Sumbangan bantuan di bawah dana jaminan makanan DJM itu telah disempurnakan oleh Adun Gemenceh, YB Datuk Muhammad Isa bersama Pengarah Perikanan Negeri Sembilan, Encik Halimi bin Abdul Hanif kepada Wakil MyKP Kampung Sungai Jernih. Bantuan DJM ini meliputi naik taraf infrastruktur iaitu pembersihan kawasan estet, pembinaan jeti dan gazebo. Manakala bagi skop peralatan pula, satu unit bot berserta enjin dan satu unit mesin pemotor rumput. Program disusuli dengan pelepasan 30,000 ekor benih ikan tilapia, baung, patin dan temoleh ke dalam estet ikan di kawasan tersebut. Tujuan penubuhan estet ikan ini adalah bagi menjana sumber ekonomi kepada MyKP Kampung Sungai Jernih dengan mengadakan pesta mengocak ikan yang diadakan setiap setahun sekali. Di samping itu, pesta mengocak ikan ini mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan penduduk setempat. Jabatan Perikanan Malaysia telah menerima peruntukan sebanyak RM325,000 bagi kerja-kerja pembinaan tukun tiruan konservasi yang dilabuhkan pada 13 September 2021 di Perak, Kedah. Program tersebut dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Sanusi Makno bagi tujuan pemulihan stok dan sumber perikanan negara. Tukun konservasi yang dilabuhkan itu dijangka akan memberi manfaat kepada 10,981 orang nelayan melalui kesan limpahan ikan. Dalam usaha memelihara biodiversiti Taman Laut Pulau Paya, Jabatan Perikanan Malaysia dan Kerajaan Negeri Kedah telah sepakat melaksanakan beberapa peraturan baru di Pulau Paya. Antaranya, hanya pengusaha pelancong yang berdaftar di bawah DUF Kedah dibenarkan untuk menjalan aktiviti pelancongan di perairan Taman Laut Paya. Kemasukan pelancong yang dihadkan kepada 100 orang seminggu, penutupan Taman Laut Pulau Paya kepada pelancong pada hari Selasa dan Rabu setiap minggu dan akan ditutup sepanjang bulan Mac hingga Mei setiap tahun. Fisheries Research Institute Langkawi atau dikenali sebagai FRI Langkawi telah menerima lawatan kerja Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI yang berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad pada 10 September yang lalu.
Dalam lautan tersebut, beliau diterangkan mengenai fungsi dan tujuan penubuhan FRI Langkawi, di mana ia membantu menyokong industri akuakultur negara dalam memfokuskan kepada penyelidikan marikultur sumber makanan baharu dari spesies gamat dan rumpai laut. Aktiviti penyelidikan di sini adalah tertumpu kepada pembangunan benih rumpai laut, tanaman anggur laut iaitu laktut dan juga pembenihan gamat trepang. Turut hadir sama dalam lautan ini Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan MAFI Puan Habsyah binti Ali, Ketua Pengarah Perikanan Malaysia Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli dan Pengarah Perikanan Negeri Kedah Encik Sukri bin Deris. Sempena program MAFI Prihatin, sebanyak 126 bakul makanan telah diserahkan kepada kumpulan sasar dan 20 lagi kepada Barisan Hadapan di Sekatan Jalan Raya SJR Pauh pada 10 September 2021. Program MAFI Prihatin ini merupakan inisiatif kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia DOF bagi membantu mereka yang memerlukan pada ketika ini. Program MAFI Prihatin ini merupakan inisiatif kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia DOF bagi membantu mereka yang memerlukan pada ketika ini. Program diteruskan lagi dengan lawatan kerja yang membahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI ke Santuari Ikan Air Tawar Timah Tasoh di Berseri. Seramai 47 orang nelayan darat telah menjalankan aktiviti penangkapan ikan di empangan Timah Tasoh. Dan dari jumlah tersebut, hanya 26 orang nelayan darat yang layak menerima bayaran allowance sara hidup nelayan darat sebanyak RM250 sebulan. Aktiviti yang dijalankan oleh MyKP Timah Tasoh adalah seperti jualan ikan segar, santuari ikan air tawar, perkhidmatan bot pelancong mengelilingi tasik Timah Tasoh, gerai jualan, projek pemprosesan ikan pekasam dan projek pembenihan ikan puyuh. Jabatan Perikanan Negeri Terengganu melalui Unit Pelindungan Sumber telah melakukan operasi Ops Preksa pada 8 September 2021 di perairan Terengganu. Ops Preksa yang bermula jam 10 malam itu telah menjumpai sebuah vessel tempatan sedang melakukan aktiviti menangkap ikan dengan melanggar peraturan di bawah Akta Perikanan 1985 Seksyen 8-B iaitu menangkap ikan kurang dari 12 batu nautika dari Zon C. Seramai 17 orang warga Thailand dan seorang tekong warga tempatan telah ditahan. Kesemua OKT serta bahan kes telah diserahkan ke Pangkalan Taman Laut Besut untuk tindakan lanjut. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.